Okay guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Seperti yang aku janjikan, hari ini aku nak buat review tentang apa perkara yang aku tak suka berkaitan dengan Toyota Vios 2021 atau Toyota Vios generasi keempat versi facelift. Mula-mula kita akan tengok di bahagian luar dia lah dulu. Apa yang tak suka di bahagian luar? Sebenarnya bumper grill ni aku sangat suka, sangat sporty, sangat padu. Tapi sebenarnya dia ada masalah dengan dia punya grill ni. Grill yang dicat hitam ni sebenarnya dia senang akan kotor. Dia senang ada watermark nanti, dia senang kalau berabuk-abuk semua, dia mudah sebenarnya untuk kotor. Tapi sebenarnya warna dia sangat cantik sebab dia dicat kan. Jadi bila dia cat, dia mantulkan warna body dia dan grill tu nampak sangat premium lah. Nampak dia punya bumper depan ni sebenarnya terkeluar habis sibuk kucing ni. Jadi bumper ni terkeluar dan sangat bibir dia sangat nampak sporty lah. Kalau di bahagian tepi, kalau tengok di bahagian tepi sebenarnya dia tidak mempunyai lekuk-lekuk yang dramatik. Dia punya lekuk tu agak simple, mungkin sedikit membosankan lah. Dari tepi ni, sebab dia tak ada lekuk yang sangat dalam. Tapi sebenarnya lekuk tu memadai dan agak slick lah, cuma tak terlalu dramatik dan mungkin sedikit membosankan bagi sesetengah orang. Bahagian yang ni pun aku kurang suka juga, lampu kat side mirror ni sebab dia gunakan mentol dan tak nampak premium sebenarnya. Kita pergi ke bahagian belakang. Bahagian belakang ni lah paling tak dramatik sekali. Sangat membosankan walaupun dia dah cuba untuk letak bawah tu seketing belakang dan kemudiannya letak dia punya spoiler ni. Tapi masih lagi nampakkan yang ianya belum cukup agresif untuk sebuah kereta orang muda lah, senang cakap. Sebab tengok dia punya spoiler ni pun dia cuba ada usaha untuk letakkan warna hitam sikit supaya nampak dia lebih agresif, tapi sebenarnya gagal. Aku rasa punca dia gagal adalah dia punya lampu tu yang belum cukup agresif. Sedangkan yang belakang ni aku rasa dibuat bersih lah, senang cakap, licin lah. Tak terlalu mencuba. Sebenarnya cuma lampu tu aku rasa dia sedikit abah-abah. Alright. Jadi itu bahagian luar yang aku tak suka. Jom kita masuk ke bahagian dalam. Apa yang aku tak suka di bahagian dalam? Pertama, sebelum kau nak masuk mesti kau ada kunci kan? Ini aku tak suka. Tengok betapa simpelnya kunci ni. Sangat macam tak ada apa-apa tau. Buatlah, adalah sikit design. Ni nampak macam plastik murah ni. Bentuk aku rasa dah cantik. Tapi aku rasa sangat simple dan sangat macam hello. Buatlah sikit, ada carbon fiber ke, adalah texture sikit. Ini sangat-sangat simple. Berkaitan dengan kunci, logiknya kalau engkau masuk dalam kereta, engkau dah nama pun keyless, kunci simpan dalam kocek lah kan. Kau akan tekan button ni, betul? Maaf, dia dah terkunci. Contohlah, kereta ni terkunci, kau tekan button nak hidup. Ini terbuka. Pada mula-mulanya aku rasa dia cool, tapi lama-lama aku rasa macam alamak slownya, tak rosak ke lama-lama kalau buka tutup. Itu pun aku risau juga. Contoh, aku dah masuk. Aku dah masuk dalam kereta. Aku dah masuk dalam kereta. Kemudian bila berjalan dalam 25 km dia akan terkunci. Kemudian bila kau keluar daripada kereta, apa yang berlaku adalah kau terbuka kan? Bila kau buka. Settle. Ni pintu ni ada satu masalah lagi ni. Kau buka. Contohlah kau ada anak di sebelah sana yang kau perlu keluarkan dia. Kau pergi sebelah sana, nak keluarkan anak kau sebelah sini. Tak boleh buka guys. Ataupun kau nak ambil barang di bahagian belakang pun sebenarnya tak boleh buka. Dia hanya bila kau buka pintu driver ni. Contohlah kalau kereta dah mati automatik, semua orang dalam kereta ni nak keluar kan. Logiknya semuanya nak keluar, jadi patutnya terbuka. Kau kena tekan benda ini secara manual. Kalau aku punya City sebelum ni, kau tekan benda ni, buka, automatik tap, semua pintu ni terbuka. Jadi semua orang, yalah, contoh kalau kau kan ada pengalaman,
kau buka, kau berhenti kereta, kereta belum enjin tutup, kawan kau dah start buka pintu. Okey, kan ada orang kata lama, kalau kita buat secara manual lama-lama rosak. Tapi yang ni berlaku kepada ni di mana dia perlu ditekan benda ni ataupun kau gunakan remote. Okey. Jadi pada aku kadang-kadang agak leceh lah benda tu. Okey, ada bukannya satu masalah besar, tapi pada aku sedikit leceh lah sistem dia ni. Lepas tu bila kita dah berhenti kereta, tutup enjin automatik, tap semua dah terbuka sepatutnya lah. Okey, tapi yang ini tidak berlaku. Okey, tentang pintu ni pula. Okey, aku dah pernah sekali berlaku lah masa bapak aku naik. Okey, bila kau buka pintu ni, okey, satu pintu ni terlalu panjang. Jadi bila kau buka, dia tak ada macam damper tau. Dia terus akan jalan macam tu. Okey. Kau tolak sikit je. Okey, tolak sikit. Dia akan bergerak macam tu. Okey. Kalau setengah kereta kan dia macam ketat sikit. Bila kau buka, diikut mana hub yang kau buka. Okey, kalau dia kereta ni berada keadaan condong sedikit, dia terus bang dah langgar kereta sebelah. Okey, itu perkara seterusnya yang aku tak suka. Okey, kemudian jom kita masuk ke bahagian dalam. Apa lagi aku tak suka? Okey, berkaitan dengan kursi ni aku rasa dia nampak mewah, tapi dia macam sedikit keras sebenarnya. Okey, sedikit keras. Kalau kau pakai baju kurung ke, kalau orang yang pakai baju kurung, dia duduk dia akan rasa macam bergerak-gerak sebab dia sangat keras. Dan bukan licin lah, sebab dia keras. Dia tak macam ada kesan-kesat. Okey, seterusnya apa lagi yang aku tak suka adalah, okey, kita pergi ke pintu belakang. Okey, lupa pula. Okey, pintu belakang ni pula, pintu depan dia terlalu besar. Pintu belakang ni pula terlalu kecil. Kecil tu bukan satu masalah besar, tapi bukaan dia, cuba kau tengok bukaan dia. Itu je. Okey, kalau kau tengok dalam keadaan sebenar, okey, ni dalam keadaan video ni mungkin nampak besar lah. Aku ambil sudut sini. Okey, sebenarnya dia agak sedikit kecil bukaan dia. Nampak ni, bawah ni ada berapa kaki je. Okey, jadi untuk orang tua ataupun yang mungkin susah sikit nak masuk kereta, dia akan rasa ni. Okey, sepatutnya dia boleh buka lagi ni. Okey, aku rasa dia mungkin nampak ni, boleh buka lagi sepatutnya, tapi tak boleh dah. Okey, jadi bukaan pintu belakang ni sedikit kecil. Okey, dan pintunya pun kecil sebenarnya. Okey, jom kita tengok bahagian dalaman dashboard dia. Okey, dashboard dia pertama, kalau kita tengok di bahagian ini. Okey, aku buka enjin lah. Okey, side signal dia. Signal dia tiada one touch. Okey, dia tak ada one touch. Habis je. Okey. Kalau one touch ni selalu kita guna untuk sewaktu di highway kan, senang kan. One touch untuk bagi amaran kita nak masuk. Sebenarnya kita tahu jarak tu cukup, tapi kita nak bagi tahu orang di belakang ni, okey, di lorong kanan, supaya dia faham kita nak masuk. Dan dia pun tak ada berniat nak tukar, nak tekan lagi laju dia punya kereta kan. Okey, kita bagi one touch. Ni tak ada one touch. Okey, dia tak ada one touch. Kemudian meter ni, kalau waktu tengah hari buta, okey, dia tak berapa nak jelas sebab dia macam ada reflect kat atas ni. Okey, dia ada reflect. Okey, nanti aku tunjukkan gambar macam mana bentuk reflect dia, sebab dia macam bergaris-garis. Jadi kadang-kadang tak berapa nak jelas dia punya panel meter ni. Okey, kemudiannya dashboard ni pada aku dia agak tinggi sebab aku tengah berdiri ni, macam paras mulut aku ni ketinggian ni. Kalau ini dah paras hidung. Okey, tinggi dan nampak bulky ya, nampak besar sebenarnya dia punya dashboard ni. Okey, jadi itu pun kurang berkenan. Kemudian dia punya corak ni. Okey, corak ni nampak, tak tahu lah, bentuk dia tu ada sedikit aura mewah, tapi dia punya corak ni nampak macam entah, corak kulit macam ni. Sekali tengok pun orang dah tahu ni palsu lah. Okey, kemudiannya adalah tiada tempat simpanan barang yang terbuka yang agak ni lah, mungkin dia ada ni. Okey, siap damper semua. Okey, luas. Yang terbuka lah macam aku ni. Contoh aku nak letak phone charger, aku nak letak aku punya kunci. Kau rasa nak letak kat mana ni? Okey, so kan semua nak letak dekat armrest ni, yang kecil kat belakang ni. Okey, jadi kebanyakan ni macam aku tak tahu nak letak kat mana aku punya tag ni, aku punya kunci ni, sebab ni bekas air. Okey, kalau aku dah letak kat situ, air nak letak kat mana pula? Okey, dia macam tak ada kawasan yang terbuka lah, mungkin kat
design sikit lah kot. Okay, pada aku mungkin semua kereta pun macam tu. Tapi sebab sebelum ni aku punya kereta ada satu design macam ni. Kat tengah ni adalah kawasan kosong yang boleh letak barang. Okay, dekat sini pula tempat letak telefon ni mungkin function dia tempat letak telefon. Okay, tapi yelah masih lagi tiada ruang untuk kat depan ni lah. Okay, jadi terpaksa lah letak mana-mana sepa-sepa. Dia cukup cup holder dia, tapi dia tak ada satu ruangan. Dulu macam Vios Dugong dia ada satu tempat buka kat atas ni. Okay, tapi dah gantikan tempat aircon ni. Okay, okay, kemudiannya apa lagi kat dashboard ni? Okay, kemudian kita pergi kepada bahagian ini. Okay, ini bahagian yang pada aku yang tak siap buat. Okay, benda yang Toyota tak dapat merekanya dengan sangat cantik. Yang ni cantik, dia masuk ke dalam, jadi botol air besar boleh letak sini. Okay, tapi pegang ni, dia dah cuba untuk buat macam menaik lah benda ni. Okay, cantik lah sebenarnya. Tapi dekat bawah ni tiba-tiba ada curam, naik balik, armrest kat belakang. Sebenarnya armrest ni boleh letak kat depan ni, tapi masalahnya dia ada handbrake. Sepatutnya Toyota buat electric brake sepatutnya, bukan letak handbrake ni. Bila letak handbrake ni kesannya sebab itulah benda ni kat belakang. Itu sebab kenapa orang pelik kenapa benda ni ada kat belakang. Sebab armrest kan mestilah dekat tangan. Okay, tapi sebabkan handbrake ni punya pasal, dan sepatutnya Toyota buat konsol yang macam Honda Civic tu kat tengah ni ke, ataupun HR-V kan, buat konsol tengah tegak je. Dia pun bukannya functional kawasan ni kan. Okay, jadi letak je lah tinggi. Jadi boleh letak handbrake kat tepi ni, letak armrest dekat tempat yang sebenarnya. Inilah paling ke masalah terbesar untuk Honda, untuk Toyota Vios ni. Okay, rekaan ini sebenarnya bermasalah ni. Tengah-tengah konsol ni dia belum cukup matang sebenarnya. Okay, kemudiannya okay, satu lagi. Kalau kau perasan kat sini, kursi ni semua leather, tapi kat sini ada satu fabric. Kawasan ni fabric, termasuk juga dengan kursi kat bahagian driver ni fabric. Aku jadi tak faham kenapa keliling-keliling ni semua adalah leather, tiba-tiba kat sini ada fabric. Apa tujuan dia? Apa signifikannya sebenarnya fabric ni? Okay, yang ni aku tak dapat nak jawab. Okay, kenapa tiba-tiba kat sini ada fabric, sedangkan dekat bahagian belakang ni pun semua adalah leather. Okay, okay, kemudiannya kita tengok kat mana pula. Okay, kita pergi ke bahagian belakang. Jom kita pergi bahagian belakang. Okay, jadi jangan lupa tekan ni dulu, kalau dia tak boleh buka yang belakang ni. Okay, jom kita pergi bahagian belakang. Okay, maaf sampah sikit, banyak barang. Okay, ni tadi aku baru pergi servis. Okay, jom pergi bahagian belakang. Okay, ni posisi memandu aku tadi. Aku ada hampir sejengkal lah. Okay, tengok kat sini, dia dah buat cantik dah ni. Okay, tak ada bonggol. Daripada Dugong memang tak ada bonggol benda ni. Tapi inilah, bayangkan jarak dia ni macam gini je dengan kursi. Ini kalau yang duduk tengah tak kasi bag, driver brake, tak mau ni, senak ni kena ni kalau duduk tengah ni. Alright, jadi yang ini memang no point lah sebenarnya. Kenapa duduk kat tengah-tengah ni? Sebab buatlah electric parking, kan senang. Okay, okay, kemudian kat sini tak ada AC lah. AC tu aircon lah, kalau Indo dia panggil AC kan. Okay, tak ada ruang aircon, tapi pada aku aircon dia sudah cukup kuat dan sejuk sebenarnya untuk menyejukkan bahagian belakang ni. Okay, jadi itu je. Okay, hal dalaman yang buatkan aku tak suka. Okay, satu lagi nak cerita tentang ni. Okay, lampu pandang belakang ni kan auto, dia boleh high beam, dia boleh kabuskan lah kan, tak payah day and night kan. Okay, tapi masalahnya pada aku dia terlalu kecil. Okay, jadi dia punya perspektif dia tak cukup luas. Okay, untuk cermin pandang belakang ni. Okay, jom kita pergi kepada enjin dia pula. Apa yang tak suka dengan enjin dia? Mana ni? Kecil je kalau kau tengok ni. Nak keluar ni, nampak tu. Dia tak buka. Tak adalah minta 90%, 90%. Tapi aku rasa ni, bukaan dia ni aku rasa mungkin 60% juga dia buka dari sudut dia ni. Ni bagian enjin. Enjin ni dah enjin 1.5 2 VVTi 1.107 PS. Okey, kat situ tengok tu. Kecilnya dia punya bateri. Yang ini proses setahun lebih sikit ni habis dah ni.
Okey, tapi enjin dia kedap agak kedap, tak bunyi pun. Okey, apa yang aku tak suka dengan enjin? Okey, sebenarnya ianya tak cukup power. Okey, dia tak cukup power sebenarnya enjin ni. Tapi dia memadai lah, dia tak cukup power berbanding dengan Honda City lah sebenarnya. Tapi pada aku masih lagi mencukupi. Okey, dan kemudiannya tentang enjin yang kecil, kesannya adalah enjin yang kurang berkuasa, kesannya menyebabkan penggunaan minyaknya yang kurang baik sebenarnya. Okey, sebab dia tak cukup power untuk menggerakkan, bukan tak cukup power, tak ada extra power untuk kontrol. Okey, jadi maksudnya nak tolak sesuatu benda tu, kalau kita ada daya lebih, kuranglah sikit penggunaannya kan. Okey, yang ni cukup-cukup saja. Jadi penggunaan minyak dia antara Almera, City dan Vios. Vios lah yang paling kuat makan minyak, tapi tak adalah melampau. No, dia beza gap sikit je kot. Antara City tu kalau aku dulu boleh dapat 17 km per liter, yang ni mungkin 16 plus. Okey, macam itulah dia punya perbandingan dia. Okey, alright. Jadi keseluruhannya aku rasa tak adalah benda-benda besar yang aku tak suka. Okey, satu lagi tentang 360 camera ni memang ada antara dalam segmen ni yang termaju lah, tapi kurang berkualiti. Kadang-kadang kau rasa macam tak puas nak tengok dia punya ni. Dia punya apa? Dia punya paparannya. Okey, jom kita tengok paparan dia. Okey, kita tengok paparan dia. Okey, kita pergi apps. Okey, ni adalah kamera dia. Okey, satu mungkin terlalu kecil. Yang keduanya gambarnya sebenarnya tak cukup sharp lah. Kadang-kadang bila mungkin dalam kamera ni lebih baik aku rasa daripada di keadaan sebenar. Kadang-kadang kau nak tengok, kau tak yakin itu apa dekat sini apa, longkang ke ni apa. Jadi kesannya kau lebih tengok macam biasa. Jadi macam last sekali fungsi tak benda ni sebenarnya. Okey, sebenarnya bentuk tujuannya untuk memudahkan kita semasa memandu, tak payahlah lagi tengok macam dulu kan, toleh kiri kanan. Tapi masalahnya bila tak jelas, kita pun tak yakin nak gunakannya. Okey, jadi itu je sebenarnya yang aku kurang suka. Bukanlah tak suka, kurang suka dengan Vios 2021 ni. Tapi secara keseluruhannya itu adalah isu-isu kosmetik saja, yang mungkin bukan isu besar. Okey, selebihnya pada aku ianya agak berbaloi untuk dimiliki. Nanti untuk next video aku akan buat pula apakah perkara-perkara yang aku suka dengan Toyota Vios 2021 generasi keempat facelift ni. Okey, jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Mawi TV. Bye.